Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4, unit 13, jadikan inspirasi. Tajuk Suri Teladan, standard pelajaran 5.2.2 dalam kurungan 2. Kemahiran tata bahasa kata majmuk mantap. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 94 sebagai rujukan. Terlebih dahulu murid-murid perlu membaca dan memahami petikan teks muka surat 94 tu, dan juga gambar. Jadi murid-murid perlu ambil masa 3 hingga 5 minit untuk memahami isi kandung teks dan juga gambar. Okey, yang pertama kita lihat dulu maksud suri teladan. Apakah maksud tajuk kita pada minggu ini, iaitu suri teladan. Suri teladan bermaksud sesuatu perbuatan yang patut dicontohi. Ia menjadi model perbuatan yang baik. Maksudnya orang yang melakukan perbuatan yang baik itu akan menjadi model kepada orang lain, ataupun menjadi contoh kepada orang lain supaya melakukan perkara yang sama. Okay, contoh yang baik buat teladan, yang buruk buat sempadan. Kemudian yang kedua ialah maksud kata majmuk mantap. Jadi kemahiran yang akan kita belajar pada minggu ini ialah kemahiran tata bahasa kata majmuk mantap. Pada pelajaran yang lalu, murid-murid sudah belajar kata majmuk bebas. Dalam kata majmuk ni dia ada dua. Yang pertama kata majmuk bebas, yang kedua kata majmuk mantap. Apakah itu kata majmuk mantap? Kata majmuk mantap ialah dua perkataan yang ditulis secara bercantum. Maksudnya di sini murid-murid, dua perkataan yang menjadi kata majmuk ditulis secara rapat ataupun ditulis secara bercantum. Tidak seperti kata majmuk bebas yang murid-murid pelajari pada pelajaran yang lalu, kan. Kita kena pisahkan perkataan tersebut dalam kata majmuk bebas. Tapi untuk kata majmuk mantap ni, maksudnya kita kena rapatkan ataupun kita kena cantumkan perkataan tersebut menjadi satu perkataan sahaja. Okay, contoh sukarela, tanggungjawab, kerjasama, jawatan kuasa, setiausaha, antarabangsa, matahari, kaki tangan, warga negara, Bumiputera, Pesuruhjaya, tanda tangan, Suruhanjaya, beritahu. Maksudnya di sini ini adalah merupakan contoh-contoh perkataan kata majmuk mantap. Sebenarnya masih banyak lagi contoh-contoh lain untuk yang menjadi kata majmuk mantap ni. Contoh hayat kata majmuk mantap. Yang pertama, kilang. Satu, kilang yang mengeluarkan produk tenusu itu milik syarikat antarabangsa, kata Datuk Kamal. Perhatikan, murid-murid perhatikan perkataan yang diwarnakan dengan warna kuning dan bergaris. Itu merupakan kata majmuk mantap. Dua ahli jawatan kuasa kelab kembara sekolah merancang mengadakan satu ekspedisi mendaki Gunung Tebu. Cikgu ulang balik. Ahli jawatan kuasa kelab kembara sekolah merancang mengadakan satu ekspedisi mendaki Gunung Tebu. Contoh ayat ketiga, seorang kaki tangan Jabatan Pertanian sedang menerangkan tanaman fertigasi kepada para petani itu.
Jadi itu 3 contoh ayat yang menggunakan kata majmuk mantap. Okey, latihan dalam buku teks. Okey, apa yang murid-murid perlu lakukan pada hari ini. Okey, kita lihat gambar dulu. Okey, kita lihat gambar. Cuba murid lihat gambar dalam buku teks dan fahami situasi yang berlaku dalam gambar tersebut. Okey, murid-murid perhatikan ayat yang pertama tu kan. Ayat yang pertama, mula-mula perhatikan ayat yang pertama, baca ayat yang pertama, kemudian perhatikan gambar-gambar tu. Cuba kita fahami apakah situasi yang berlaku pada gambar tersebut. Okey, mari kita baca sama-sama. Zara seorang murid yang baik. Guru besarnya telah memberikan anugerah atas saksiahnya yang terpuji. Maksudnya di sini murid-murid, dalam gambar tersebut Zara telah menerima anugerah saksiah terpuji atas amalan baik dan tugas yang dilakukannya. Maksudnya Zara telah melakukan beberapa perkara yang membolehkan dia menerima anugerah saksiah terpuji. Okey, peranan yang dilakukan oleh Zara boleh kita lihat melalui 5 gambar yang dipaparkan. Maksudnya tadi, okey, mengapa Zara terpilih memenangi anugerah saksiah terpuji ni? Kerana 5 perkara ataupun 5 aktiviti yang telah dilakukan oleh Zara yang melayakkan dia menerima anugerah saksiah terpuji. Okey, yang pertama, Zara selalu belajar dan menyiapkan tugasan sekolah bersama rakan-rakannya. Maksudnya Zara ni dia suka berbincang dengan rakan-rakannya. Jadi sifat yang ada pada Zara iaitu kerjasama. Kerjasama, dan kerjasama tu merupakan contoh perkataan kata majmuk mantap bagi sifat ataupun sikap yang dimiliki oleh Zara. Okay, gambar yang kedua, Zara suka membantu orang lain dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan apa-apa balasan. Maksudnya Zara yang kedua, Zara ni suka membantu orang, suka melakukan kerja, sesuatu pekerjaan tanpa mengharapkan balasan. Zara ni kalau dia buat kerja, dia buat kerja dengan ikhlas. Jadi apakah dipanggil apakah pekerjaan yang dilakukan oleh Zara tersebut? Diistilahkan sebagai apa? Apa ni perkara yang dilakukan oleh Zara. Okey. Di situ cikgu telah bagi clue ataupun pembayang apakah sifat ataupun kerja yang Zara lakukan tanpa mengharapkan apa-apa balasan tersebut. Yang ketiga, Zara juga aktif dalam bidang co-curriculum dan sukan. Dia mewakili sekolahnya dalam acara sukan padang dan balapan. Ini dia ada panggilan khas untuk sukan ni. Jadi murid-murid boleh agak apakah sukan yang diceburi oleh Zara. Perkataan yang di bawah tu. Jadi murid-murid boleh agak ataupun boleh nyatakan apakah sukan yang diceburi oleh Zara untuk melayakkan dia menerima anugerah saksiah terpuji. Zara juga menjawat jawatan penting dalam kelab bahasa Melayu sekolahnya. Maksudnya Zara juga aktif dalam bidang co-curriculum. Dia menjawat jawatan yang penting dalam kelab bahasa Melayu. Jadi apakah jawatan yang dipegang oleh Zara? Dalam kelab ni banyak jawatan. Banyak jawatan, contohnya pengerusi, ahli jawatan kuasa, ahli biasa, kan. Jadi
Jadi untuk Zara, untuk gambar ni, apakah jawatan yang telah dijawat oleh Zara? Zara. Okey, yang kelima, perkara yang dilakukan oleh Zara yang menjadikan beliau layak menerima anugerah Se-Asia Terpuji ialah Zara menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dengan penuh dedikasi. Maksudnya Zara ni orang bagi, jika diberi tanggungjawab ataupun tugasan, Zara akan laksanakan. Zara akan laksanakan setiap tugasan yang diberi dengan amanah. Okey. Jadi apakah nilai yang dilakukan oleh Zara tersebut? Jadi jawapannya ada di bawah. Okey, murid-murid boleh lengkapkan perkataan tersebut. Perkataan tersebut merupakan kata majmuk mantap. Okey, latihan di rumah. Murid-murid perlu membuat latihan tata bahasa kata majmuk mantap dalam buku teks halaman 94. Okey, murid-murid boleh buka halaman 94 tadi. Sama je latihan tu, yang sama seperti yang contoh yang akan cikgu tunjukkan nanti. Okey, jadi murid-murid boleh rujuk buku teks halaman 94. Okey, buat latihan ini dalam buku BM1 ataupun BM Tata Bahasa. Okey, tulis arahan. Nanti murid-murid tulis arahan. Isi tempat kosong menggunakan kata majmuk mantap berdasarkan gambar yang diberi. Kata majmuk mantap, ingat murid-murid kata majmuk mantap, jawapan nanti mesti ditulis dengan kata majmuk mantap. Kata majmuk mantap ni mesti ditulis secara bercantum ataupun rapat. Rapat. Maksudnya kalau murid-murid tulis secara terpisah ataupun murid-murid tulis jawapan lain, walaupun jawapan tu logik dan juga betul, tapi untuk konteks, mengikut konteks soalan ini, okay, dan gambar, kalau selain jawapan berdasarkan gambar ni, itu adalah tidak tepat. Jadi murid-murid perlu memberi jawapan berdasarkan gambar yang diberi. Okey, contoh latihan. Ini contoh latihan. Murid-murid boleh ikut. Okey, baiklah tulis hari, tulis tarikh, kemudian tajuk, suri teladan, tulis standard pelajaran, kemudian tulis arahan, isi tempat kosong dengan kata majmuk mantap berdasarkan gambar yang diberi. Okey, lepas tu murid-murid salin. Lepas tu murid-murid salin semula. Okey, yang sama seperti dalam buku teks tu. Zara seorang murid yang baik. Guru besarnya telah memberikan anugerah atas saksiahnya yang terpuji. Kemudian tulis semula. Kemudian gariskan jawapan. Contoh gariskan kerjasama. Jadi murid-murid tak perlu tulis perkataan tersebut dengan warna biru. Yang ni cikgu tunjuk contoh je. Jadi murid-murid hanya tulis jawapan, kemudian gariskan jawapan tersebut. Jawapan mesti bergaris. Kemudian jawablah soalan-soalan yang diberi berdasarkan gambar. Gambar tadi ni gambar tadi. Yang 5 gambar ni jawapannya dah cikgu bagi clue tadi, kan? Kalau murid-murid ingat, ini jawapan. Clue, cikgu dah siapkan clue. Siapkan clue. Murid-murid perlu lengkapkan saja perkataan tersebut. Dan perkataan kata majmuk mantap ni adalah jawapan kepada latihan untuk kali ini. Okey, ini contoh. Nanti jawapan tu mesti bergaris. Okey, bila dah siap, murid-murid boleh snap gambar, kemudian masukkan dalam kelas Google Classroom. Gambar tersebut tampalkan dalam ruangan latihan di Google Classroom, ataupun boleh
snap dan masukkan ataupun hantarkan di Telegram cikgu. Baiklah, itu saja pelajaran kita pada minggu ini. Okey, cikgu harap murid-murid dapat sesuatu pada hari ini. Sekian, terima kasih.